Assalamualaikum. Nama saya Erika Natasha binti Jali. Nombor kad matrik 14 DKA 20F 2018. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nurasha binti Zamri. Nombor matrik 14 DKA 20F 2042. Assalamualaikum. Nama saya Siti Aisyah binti Isnan. Nombor matrik 14 DKA 20F 2017. Nama saya Muhammad Zamir bin Norman, nombor matrik 14 DKA 20F 2016. Nama saya Muhammad Anu Yakin bin Zubir, nombor pendaftaran 14 DKA 20F 2003. Terusnya pengenalan dan sejarah vektor dan skala. Kuantiti vektor ialah kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah gerakan. Vektor Euclid lazimnya diwakili tembeling garis dengan arah tertentu atau dari segi grafik suatu anak panah yang menyambungkan permulaan titik A dengan titik penamat B. Sebagai contohnya, hal laju, momentum dan daya merupakan suatu contoh vektor. Kesemua mempunyai kuantiti dan arah dalam dimensi. Kalkulus vektor telah dibangunkan dari analisis Quaternion oleh J. Willard Gibbs dan Oliver Hillside di penghujung kurun ke-19 dan kebanyakan tata tanda dan terminologinya telah dimantapkan oleh Gibbs dan Edwin Bidwell Wilson dalam buku terbitan tahun 1901 mereka, iaitu Analisis Vektor. Kita dapat menjumpai banyak tempat atau aplikasi yang menggunakan kaedah vektor ni. Antaranya ialah penggunaan dalam militeri. Militeri ni adalah dikenali sebagai askar. Askar menggunakan kaedah vektor ini kepada meriam. Ini kerana meriam adalah sebuah artileri yang menggunakan kekuatan senapang atau bahan pendorong berasaskan bahan letupan lain untuk melancarkan projektil. Meriam bervariasi dalam kaliber, jarak pergerakan, jarak sudut api dan kekuatan api. Bentuk meriam yang berlainan menggabungkan dan menyeimbangkan atribut ini dalam pelbagai tahap, bergantung pada tujuan penggunaannya di medan perang. Jadi di dalam militer, meriam memang akan menggunakan kaedah vektor ini untuk kegunaan berperang di medan perang. Seterusnya, kita boleh menjumpai kaedah vektor ini di dalam permainan. Dalam permainan, vektor digunakan untuk menyimpan arah dan had laju kedudukan. Bagi vektor kedudukan, ia menunjukkan sejauh mana objek, dan bagi vektor had laju pula, ia menunjukkan berapa lama masa yang diperlukan atau berapa daya yang perlu kita berikan. Dan vektor arah pula, ia menunjukkan dengan cara mana kita harus menggunakan gaya untuk menetapkan sasaran di dalam permainan tersebut. Salah satu contoh permainan yang menggunakan kaedah vektor ini adalah permainan Angry Bird. Yang seterusnya adalah di dalam projek. Projek bermaksud adalah di dalam sukan. Contohnya bola keranjang, bola jaring dan sukan yang terlibat. Vektor baseball digunakan secara tidak sedar oleh pemain. Pada akhirnya, mereka menembak sasaran atau melemparkan bola ke arah jaring dengan sudut yang sepatutnya. Setelah pengiraan kaedah vektor dikira dengan sudut yang betul oleh orang yang berpengetahuan tentang vektor untuk mencetak gol. Orang yang mempunyai pengetahuan tentang vektor ini di dalam sukan kebiasaannya adalah jurulatih pasukan pemain tersebut kerana ingin mencetak angka gol di dalam sukan tersebut. Saya akan menerangkan tentang kepentingan vektor dalam kehidupan seharian. Dalam kehidupan seharian,
Vektor digunakan dalam pelbagai masalah dalam geometri 3 dimensi. Banyak kuantiti yang kita temui dalam kehidupan seharian dan dalam bidang sains dan juga teknologi mempunyai sama ada magnitude dan arah. Suatu kuantiti yang diperihal oleh magnitude dan arah dinamakan sebagai vektor. Contoh vektor yang digunakan adalah sesaran, hal laju, pecutan dan daya. Aplikasi vektor penting dalam kehidupan seharian kerana vektor digunakan untuk menentukan sesuatu lokasi yang hendak ditujui melalui kenderaan yang sedang bergerak. Teknologi ini dipanggil Global Positioning System atau singkatannya ialah GPS. Dalam sistem ini memberitahu lokasi kedudukan kenderaan dan juga arah yang patut dilalui untuk menuju ke sesuatu destinasi yang dikehendaki walaupun dalam keadaan yang sedang bergerak. Selain itu, vektor sangat penting dalam navigasi. Dalam navigasi, vektor digunakan untuk sistem navigasi pesawat kapal terbang. Semua pesawat kapal terbang dilengkapi dengan sistem navigasi agar pesawat tidak tersesat dalam melakukan penerbangan. Panel-panel instrumen pada kokpit pesawat memberikan pelbagai maklumat mengenai sistem navigasi seperti maklumat tentang ketinggian dan arah pesawat. Kegagalan sistem navigasi berfungsi dengan baik boleh mengundang bahaya kepada pesawat seperti pelanggaran dan sebagainya. Saya akan menerangkan contoh pengiraan yang pertama berdasarkan situasi. Iqbal ialah seorang budak kampung yang sangat aktif. Setiap petang, Iqbal dan kawan-kawannya akan bermain bola sepak di padang bersebelahan rumah jirannya. Pada suatu hari, jirannya menegur agar bermain secara berhemah supaya bola tidak memasuki rumahnya lagi. Iqbal bercadang untuk memasang pagar di sekeliling padang bersebelahan rumah jirannya bagi mengelakkan perkara tersebut tidak berlaku lagi. Akan tetapi, mereka tidak tahu panjang pagar yang hendak dipasang. Bagi mengetahui perimeter padang bola sepak tersebut, Iqbal dan kawan-kawan perlu mencari luas bagi kawasan tersebut agar mereka mengetahui jumlah panjang pagar sebenar yang diperlukan untuk dipasang. Berdasarkan gambar raja yang dipaparkan, diberi 3 pusat iaitu O, P dan Q berserta koordinat iaitu O 2, 3, 1 manakala P 4, negatif 1 dan kosong, manakala dan yang terakhir sekali Q ialah 0, 2 dan negatif 1. Sebelum kita nak cari luas, kita perlulah dapatkan panjang antara titik pusat ke pusat yang lain. Yang pertama, kita cari KL iaitu sama dengan KO tambah OL. Masukkan nilai iaitu negatif 2, negatif 3 dan negatif 1 tambah 4, negatif 1 dan 0 sama dengan 2, negatif 4 dan 1. Manakala LM iaitu LO tambah OL, negatif 4, 1 dan 0 tambah 0, 2 dan negatif 1 sama dengan negatif 4, 3 dan negatif 1. Seterusnya, untuk kita cari hasil darab antara KL dan LM, kita gunakan formula determinant. Masukkan nilai iaitu 2, negatif 4, negatif 1, negatif 4, 3 dan negatif 1 sama dengan I, negatif 4, negatif 1, 3, negatif 1 tolak J, 2, negatif 1, negatif 4, negatif 1 tambah K, 2, negatif 4, negatif 4 dan 3 sama dengan 7I tambah 6J tolak 10K. Kemudian kita masukkan nilai iaitu 7 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah negatif 6 kuasa 2 punca kuasa dan kita akan dapat 13.601 meter persegi. Untuk kita cari luas segitiga, masukkan formula 1/2 kemudian darab dengan nilai yang kita dah dapat tadi iaitu 13.601 meter tadi dan kita akan dapat 6.801 meter persegi. Kita pergi pada contoh soalan yang seterusnya. Encik Ahmad memiliki sebidang tanah lapang di belakang rumahnya.
pada suatu hari beliau ingin menanam jagung di kawasan tersebut. Jadi, beliau ingin menghitung luas kawasan tersebut untuk menganggar keseluruhan jagung yang boleh ditanam. Pertama yang kita perlu gunakan untuk mencari luas kawasan lapang tersebut adalah dengan mencari jarak AB. AB bersamaan AO tambah OB, di mana nilai AO negatif 1, negatif 2, 4 tambah OB 0, 8 dan 5. Kita akan dapat hasil AB negatif 1, 6 dan 9. Seterusnya, kita perlu mencari nilai BC, iaitu BO tambah OC, di mana 0, negatif 8, negatif 5, tambah 3, negatif 6 dan 4. Dan kita akan dapat hasil BC bersamaan 3, negatif 14 dan negatif 1. Langkah kedua adalah kita perlu mendarab AB dan BC menggunakan formula determinant. Kita masukkan nilai hasil AB dan hasil BC ke dalam formula tersebut dan akan mendapat hasil 120I tambah 26J tolak 4K. Seterusnya, kita perlu mencari magnitude skala vektor dengan menggunakan formula punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Jadi, kita perlulah memasukkan nilai tadi ke dalam formula tersebut. Bersamaan 120 kuasa 2 tambah 26 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2. Dan kita akan mendapat hasil 122.85 meter persegi. Langkah terakhir adalah kita perlu mencari luas segitiga kawasan tersebut dengan memasukkan formula luas. Bersamaan 1/2 darab magnitude skala vektor yang kita dapat sebentar tadi. Jadi, luas kawasan tersebut bersamaan 1/2 darab 122.85 dan mendapat hasil 61.425 meter persegi. Jadi, Encik Ahmad mempunyai 61.425 meter persegi kawasan lapang yang terdapat di belakang rumahnya. Kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa vektor sangat penting untuk menyelesaikan sesetengah masalah pada zaman kini, terutamanya dalam bidang sains dan teknologi.